Tambah botol. Susu kat tengah. Apa? Okey. Okey. Abang, masuk sikit. Mari. Okey, rapat sikit. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi kami telah pun membuat satu laporan polis ke atas IGP dan ke atas pegawai penyiasat yang menyiasat kes bunuh terhadap arwah Syed Muhammad Daniel Syed Shakir, iaitu seorang pengurus bank yang telah meninggal dunia akibat dilanggar selepas dipukul oleh seorang lelaki yang bernama Yu Wee Liang. Okey. Jadi malam ni biar saya bacakan laporan polis ni supaya tuan-tuan faham kenapa kita membuat laporan pada hari ini. Saya Lokmano bin Adam telah membuat laporan polis ke atas Datuk Hamid Bado, Ketua Polis Negara dan pegawai penyiasat kes bunuh Syed Muhammad Daniel iaitu ASP Siti Sarah Aisyah Saad berhubung penularan satu keping gambar still image yang diambil daripada rakaman video kejar-mengejar dan pergaduhan di antara Yu Wee Liang dan Syed Muhammad Daniel yang disyaki bertujuan untuk menyelamatkan seorang pembunuh dan memburukkan seorang mangsa pembunuhan. Ini gambar dia, tuan-tuan. Ini gambar dia. Okey. Ini gambar. Okey. Gambar ini diambil menggunakan kamera yang dimiliki oleh isteri kepada Yu Wee Liang. Ianya diambil dari dalam kenderaan Yu Wee Liang. Dan untuk makluman semua, bahawa Yu Wee Liang dan isterinya telah ditahan oleh pihak polis. Yu Wee Liang disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana membunuh Syed Muhammad Daniel. Dan isterinya saya percayai ditahan oleh pihak polis kerana beliau melakukan rakaman terhadap jenayah yang dilakukan oleh suami beliau. Dan apabila polis menahan isteri kepada Yu Wee Liang, sudah pasti mereka menahan ataupun merampas kamera yang telah merakam aktiviti jenayah ini. Persoalan dia, kenapa hanya still foto? Kenapa hanya still foto yang keluar? Kenapa tidak dikeluarkan the whole video? Kerana saya yakin the whole video akan membuktikan kepada rakyat Malaysia apakah perkara sebenar yang berlaku, bermula daripada pergeseran mereka di Tol Bangi sehinggalah di tempat kejadian di mana Syed Muhammad Daniel meninggal dunia. Tuan-tuan, saya akan beritahu sekejap lagi. Laporan ini dibuat memandangkan gambar still image tersebut telah diambil daripada video yang dirakam oleh isteri Yu Wee Liang. Laporan ini dibuat ke atas ASP Siti Sarah Aisyah kerana beliau adalah pegawai penyiasat kes ini dan Yu Wee Liang serta isterinya kini ditahan untuk membantu siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan atas tuduhan membunuh. Isteri Yu Wee Liang ditahan kerana beliau merakam perbuatan jenayah yang dilakukan oleh suaminya. Ini bermakna handphone isteri pembunuh tersebut
kini berada di dalam simpanan pihak polis sebagai bahan bukti. Okey? Dan mengikut kanun kesiksaan di bawah Seksyen 203A dalam kurungan 1, seorang penjawat awam yang mendapat apa-apa maklumat dan bukti dan dia menyebarkan maklumat itu atau membocorkan maklumat itu, dia boleh didakwa di bawah Seksyen 203A dalam kurungan 1 dan boleh dijatuhkan hukuman 1 tahun penjara atau 1 juta ringgit denda, atau kedua-duanya sekali. Ini kena ingat. Kesalahan ni bukan satu kesalahan yang kecil, tuan-tuan. Denda boleh kena sampai 1 juta ringgit. Okey? Memandangkan kes ini kes berkepentingan umum, the public interest case, adalah sangat mustahil ASP Siti Sarah Aisyah mengeluarkan sebahagian daripada bukti yang beliau perolehi daripada rakaman isteri Yu Wee Liang secara terpilih. Dia tak keluarkan the whole video, tetapi dia pilih satu still picture yang menggambarkan bahawa seolah-olah Syed ataupun arwah Syed Daniel ini yang mulakan serangan. Ini tidak lain tidak bukan, tuan-tuan, adalah untuk menyelamatkan Tengku Yu Wee Liang. Yang hari ini satu Malaysia semua dah marah dengan Yu Wee Liang. Satu Malaysia tengah marah. Saya nak tanya, apa tujuan pegawai penyiasat ini atau mana-mana pihak di dalam pasukan penyiasatan itu mengeluarkan gambar ini saja? Jadi kalau inilah, tuan-tuan, gambar yang ditunjukkan untuk menyejukkan hati rakyat yang marah dengan Yu Wee Liang ini, dan untuk memberikan imej yang sangat negatif kepada seorang arwah, orang yang dah meninggal dunia, saya nampak bahawa nasib yang dihadapi oleh Adib sudah pasti akan ditimpa oleh arwah Syed Muhammad Adib juga, Syed Muhammad Daniel juga. Okey. Memandangkan gambar still foto itu jelas membuktikan bahawa pihak polis mempunyai rakaman penuh kejadian yang berlaku di antara Yu Wee Liang dan Syed Muhammad Daniel. Hasil rakaman isteri Yu Wee Liang, maka laporan polis ini dibuat bagi meminta pihak polis menyiasat IGP dan IO terbabit atas sebab berikut. Pertama, mereka berdua disyaki mahu membantu Yu Wee Liang dari hukuman maksimum di bawah Seksyen 302 kanun kesiksaan, hukuman maksimum hukum gantung. Hukum gantung. Kita bimbang gambar ini dikeluarkan untuk menunjukkan bahawa si mati ini ataupun arwah ini seorang yang ekstrim, seorang yang panas baran bagi meminda pertuduhan di bawah Seksyen 302 kanun kesiksaan kepada Seksyen 304 yang hukuman dia jauh lebih ringan. Jadi kita beranggapan bahawa tindakan IGP, walaupun kita tahu dia di Mekah, tetapi kes ini kes berkepentingan umum dan manusia bernama Siti Sarah ini tidak mungkin berani, tuan-tuan, untuk mengeluarkan dokumen yang diperolehi daripada bahan bukti yang mereka dapat daripada handphone isteri Yu Wee Liang ini tanpa kebenaran IGP. Pasti ianya arahan daripada IGP. Itu sebabnya kita minta supaya pihak polis menyiasat. Jika gambar Syed Daniel boleh ditularkan, ini saya nak beritahu, kalau dia boleh tularkan gambar Syed Daniel ini, tidak ada sebab pihak IGP tidak boleh menularkan video penuh insiden terbabit bagi menghentikan spekulasi di media massa dan juga media sosial yang boleh mencetuskan ketegangan kaum. Hari ini kita ada banyak version. Ada version yang kata bahawa arwah ini menunjukkan simbol
Simbol lucah. Lucah tak lucah, saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Kalau simbol lucah menghalalkan orang itu diangkat ataupun dicabut nyawanya, saya rasa by now orang macam Chef Wan dan juga Siti Kasim dah lama mampus lah. Betul tak? Mengeluarkan isyarat lucah tidak langsung memberikan kebenaran kepada Yu William ini untuk menghambat kereta. Untuk menghambat kereta arwah si mati ini. Dan bukan setakat menghambat, kita lihat sebaik saja beliau berjaya menahan kereta arwah. Beliau pergi ke kenderaan arwah. Kita difahamkan beberapa versi yang mengatakan dia dipukul, arwah dipukul oleh Yu William. Terdapat gambar di mana ada kesan lebam di mata sebelah kiri arwah. Cala itu akibat daripada run over. Kereta Yu William ini melanggar terus arwah. Dan kalau kita lihat dalam rakaman video yang disiarkan, jelas bahawa Yu William yang melakukan provokasi dan merampas anak kunci kereta milik arwah. Jadi itu mungkin sebabnya marah sangat. Kita tak nak buat sebarang spekulasi, biar pihak polis siasat. Mungkin arwah marah, dah kena pukul teruk, kunci kena rampas. Dia mula hilang pertimbangan, dia ambil kayu itu. Tetapi dalam gambar ini jelas menunjukkan, tengok kalau dalam gambar ini jelas menunjukkan bahawa arwah menuju ke arah tengah-tengah kereta. Kalau arwah ni ada cubaan nak membunuh ataupun memukul Yu William yang menyebabkan Yu William kononnya terasa terancam, dia akan pergi di sebelah kanan kereta kerana di situlah tempat pemandu. Betul tak? Tapi dia pergi di sebelah tengah dan di bonet kereta Yu William ini memang ada kesan softball bat itu. Dipukul ke atas kenderaan Yu William. Cuma kalau tuan-tuan tengok dalam video awal, jarak di antara kereta pertama dengan kereta Yu William ini sangat dekat. Tetapi kita lihat Yu William telah mengundurkan kereta dia untuk create momentum dan kemudian run over arwah, menyebabkan arwah terpelanting sehingga ke pembahagi jalan. Kalau kita tengok daripada sini pun tuan-tuan, kita boleh nampak bahawa niat Yu William ini bukanlah untuk mempertahankan diri. Dan saya nak beritahu, we don't buy this bullshit. Manusia yang berani mengejar, melakukan edangan Fast and Furious ini, tiba-tiba hilang telur dia, berasa takut, merasa terkejut, dan kemudian kononnya tertekan pedal. Saya nak beritahu, laporan polis, pihak polis itu pun dah tak betul. Bagaimana boleh mengeluarkan kenyataan bahawa pembunuh ini telah menekan pedal? Saya nak beritahu, laporan polis itu pun berniat jahat. Kerana jelas di dalam gambar ini, gambar yang mereka sendiri tularkan, menunjukkan bahawa Yu William telah melakukan reverse. Dia reversekan kereta dia untuk mendapatkan momentum. Orang dah reverse kereta ni tuan-tuan, baru mula nak tekan minyak. Peringkat awal, gambar kereta ni tengah-tengah. Tak ada apa yang berlaku kereta depan. Kereta dia pun tengah-tengah, tidak dekat dengan divider. Tetapi dia sengaja undur ke belakang, dapatkan momentum dan tekan minyak secara sengaja. Ini benda-benda yang berlaku. Kita tak beli, we won't buy any nonsense saying that mangkuk iron bernama Yu William ini tertekan. Tuan-tuan, saya tak peduli dia bangsa apa sekalipun. Kalau Melayu pun buat perangai macam ni, meletakkan kuasa di tangan dia. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalaulah arwah ni ketuk kereta Malaun ni,
kereta tu rosak, kereta tu boleh repair. Betul tak? Tetapi bolehkah dia menghalalkan untuk nyawa arwah ni dicabut dengan manusia ini, Yu William ini, mengundurkan kereta dia dan kemudian menekan brek. Menekan brek sehingga kan bukan hanya arwah ni, tuan-tuan, terpelanting pergi ke pembagi jalan, tetapi bucu kiri kereta Yu William ini berada di bucu kanan belakang. Dia attack ujung ni sehingga kan kereta yang menghadap ke hadapan ini telah lari menghadap ke belah kiri. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam video-video yang tular. Jadi itu sebabnya laporan ini juga dibuat bagi memaklumkan pihak IGP bahawa kini rakyat Malaysia tahu akan kewujudan video yang dirakam isteri Yu William, dan kita menggesa agar pihak polis memastikan bukti rakaman isteri Yu William ini tidak hilang seperti mana rakaman CCTV Hotel 4 Point Sandakan yang dilaporkan hilang oleh saudara Farhash ketika dia dalam tahanan. Dia dimaklumkan oleh pihak polis, Jabatan Siasatan Jenayah Terkelas, yang memberitahu dia bahawa CCTV Hotel 4 Point Sandakan ini telah hilang. Jadi kita minta supaya video ini dapat dikemukakan, kalau tidak pada umum, harus dikemukakan di dalam mahkamah bagi memastikan bahawa Yu William ini diberikan pengadilan yang seadil-adilnya dan tidak terlepas seperti mana Siva Rasa Rahsia dilepaskan, seperti mana Eric Paulson dilepaskan, seperti mana manusia bernama Tamrin Ghaffar, Rafizi Ramli, Hassan Karim, Pang Likun, Lim Guan Eng, dan yang terkini Azmin Ali. Begitu juga dengan Paul Yong, si perogol bersiri di AP ni, dilepaskan. Hari ini tuan-tuan, saya nak beritahu bahawa kes Azmin Ali sudah lebih 2 bulan. 2 bulan dah saya membuat laporan polis. Ada tindakan? Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Tidak ada sebarang tindakan. Kenapa tidak ada tindakan? Kerana arahan daripada Mahathir Mohamad ialah memastikan bahawa pendakwaan tidak dilakukan ke atas Azmin Ali. Itu sebab saya berani cakap bahawa Azmin akan lepas dan tidak akan didakwa. Dan sehingga hari ini sudah lebih sebulan kita lihat Adon Trono yang juga merupakan ahli parlimen DAP yang bernama Paul Yong merogol amah bangsa Indonesia. Amah dah buat laporan polis. Ada laporan forensik lagi. Kita lihat bagaimana pihak pendakwaan dengan pihak polis menendang. Saya yakin bahawa ini adalah apa yang dilakukan oleh Tommy Thomas untuk menyelamatkan tengkuk sahabat-sahabat yang sewaktu dengannya, iaitu Paul Yong daripada DAP. Itu sebabnya saya menyeru kepada rakyat Malaysia, kita nak sebarkan benda kebenaran ni tak boleh saya seorang. Tambahan pula hari ini tuan-tuan, dia dah tahu kita sentiasa mendedahkan kebobrokan dan kepincangan Pakatan Harapan ini. Kita lihat mereka dengan zalimnya, dengan diktatornya, mereka telah delete akaun Facebook saya. Mereka telah delete akaun Instagram saya. Dan hari ini mereka juga telah mendelete akaun YouTube saya. Mereka boleh delete akaun Facebook, Instagram dan YouTube saya. Tetapi kalau rakyat Malaysia bersatu hati, kalau rakyat Malaysia hari ini sama-sama kita viralkan video pada malam ini, kita viralkan segala kepincangan yang dilakukan oleh kerajaan Pakatan Harapan, InsyaAllah tuan-tuan, ramai yang akan sedar. Kerana hari ini ada lagi mangkuk ayun kat luar sana yang masih percaya dengan atuk puaka bernama Mahathir Mohamad ini. Jadi saya harap tuan-tuan, tolong pastikan kita benam kerajaan zalim ini menjelang pilihan raya umum yang akan dilakukan tidak lama lagi. InsyaAllah tuan-tuan. Amin. Boleh? Boleh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.